Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada kami mensyirikkan kamu, mempersekutukan kamu dengan sesuatu apapun dalam keadaan kami mengetahuinya, dan kami memohon perlindunganmu daripada apa jua bentuk kesyirikan yang tidak kami ketahui. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita teruskan dengan perkongsian kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian yang ke-9. Semoga perkongsian yang sebelum ini dan juga yang seterusnya akan memberi manfaat yang besar kepada kita dalam memantapkan kesempurnaan iman dan amal kita, sebagai bekal untuk kita kembali menghadap Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman yang sempurna, amal yang soleh dan sempurna, bebas daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin, karya Bestari, adalah penerbitnya dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sendiran Berhad. Untuk makluman, versi yang kita guna pakai dalam perkongsian audiobook ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berhubung dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah kita telah pun berjaya menyelesaikan perkongsian bacaan kitab untuk muqaddimah dan bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, di mana kita telah kongsikan subtopik berikut, iaitu akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi. Dan insya-Allah di sesi perkongsian ke-9 pada hari ini akan kita teruskan dengan bab 2, yakni ibadah dalam Islam, yang merangkumi subtopik berikut, iaitu maksud ibadah, pembahagian ibadat am dan khas, dan jenis-jenis ibadah. Ini adalah sesi perkongsian ke-9 daripada buku Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sadaqallahul azim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kesemuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Bab 2. Ibadah dalam Islam. Ibadah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan akidah. Tambahan pula, matlamat manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, yakni beribadah hanya kepadaku. Menurut Imam Ibn Kathir, ayat tersebut bermaksud, sesungguhnya aku, yakni Allah, menjadikan mereka supaya mereka beribadah kepadaku, bukannya kerana aku berhajat kepada mereka. Subtopik maksud ibadah. Ibadatun diambil daripada kata asal abdun yang bermaksud hamba atau manusia yang tunduk merendah diri kepada tuannya yang memiliki segala urusannya. Semua makhluk di langit dan di bumi, sama ada malaikat, jin, manusia serta lainnya, adalah hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak mereka akan datang menemui Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat sebagai hamba dalam keadaan tunduk merendah diri tanpa ingkar dan bangkangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali ia akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar umat Islam supaya mengatakan di dalam setiap rakaat solahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau jualah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Perkataan na'budu diambil daripada kata ibadah, iaitu kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang disembah kerana berkeyakinan dia mempunyai kekuasaan yang mutlak. Nasta'in diambil daripada kata isti'anah, iaitu mengharap bantuan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan dengan tenaga sendiri, dengan kemampuan sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika kita tunduk pada perkara yang menyalahi ajaran Islam, berarti kita telah menjadi hamba kepadanya, walaupun pihak yang memperhambakan itu sesuatu yang tidak berakal dan dia tidak pun bermaksud sedemikian. Mengenai perkara ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa
Rasulullah SAW bersabda, binasalah atau celakalah hamba dinar, dan binasalah hamba dirham, dan binasalah hamba pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahawa ada di kalangan manusia yang telah diperhambakan oleh harta. Mereka ini menjadi hamba harta kerana terlalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Dalam istilah lain, mereka telah menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat selesaikan sesi ke-9 daripada perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan oleh Dr. Abdullah Yassin. Semoga perkongsian kita sebelum ini dan juga perkongsian yang seterusnya akan memberi manfaat yang besar kepada kita dalam usaha kita memantapkan dan memurnikan iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat kita kembali jumpa Allah dalam keadaan membawa hati yang sejahtera daripada kekotoran syirik, insya-Allah. Untuk sesi selanjutnya, insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan perkongsian berhubung dengan pembahagian ibadat am dan khas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah.